Assalamualaikum dan salam bahagia. Bersama kita kembali dalam Suara Wanita. Saya hos anda Harniza Ahmad akan menemani anda selama setengah jam dan hari ini sangat-sangat istimewa kerana saya ada tetamu yang akan bercerita mengenai MIPO. Apakah itu MIPO? Kita baca sedikit, okey. Perbadanan Harta Intelek Malaysia ataupun MIPO ialah sebuah perbadanan yang bertanggungjawab untuk membangun dan mengurus sistem harta intelek di Malaysia. Dan ianya telah diperbadankan mengikut Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002 pada 3 Mac 2003 oleh Dewan Negara Malaysia. Jadi kita sebenarnya ada banyak persoalan khususnya kepada wanita mungkin sudah bergelar usahawan ya, dan kita perlu tahu juga sebenarnya undang-undang mengenai harta intelek dan juga jenama-jenama kita. Jadi jangan ke mana-mana. Saya akan memperkenalkan kepada anda siapakah dia yang saya bawa ke studio. Kita bertemu sekejap je lagi, okey? Kita bertemu kembali dalam Suara Wanita. Seperti yang saya janjikan kepada anda, kita ada tetamu cukup istimewa. Tetapi kita sebenarnya nak cerita mengenai pendaftaran perniagaan dengan MIPO. Ini dapat mengurangkan risiko produk tersebut dapat diciplak ataupun ditiru. Jadi saya bukanlah orang yang sesuai untuk bercerita mengenai ini. Tetapi kita ada tetamu cukup istimewa. Selamat datang kepada Cik Nur Intan kita selaku pengarah MIPO Cawangan Sarawak. Jadi Cik Intan, selamat datang ke TVS. Terima kasih juga kepada Cik Intan dan juga sahabat-sahabat di kan ramai yang datang kan ya, untuk bersama-sama bagi support ya, sebab kita nak cerita pasal produk ni juga sebenarnya. Dan mungkin Cik Intan boleh bagi tahu kepada penonton yang berada di luar sana yang mungkin tak tahu dengan kewujudan MIPO dan apakah erti MIPO ni? Okey. Terima kasih Puan. Terima kasih kerana menjemput kami ke rancangan Suara Wanita pada hari ini. Okey. Apa yang saya boleh ceritakan secara ringkas mengenai MIPO? Okey, MIPO adalah nama ringkasan untuk Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Yang kalau saya ceritakan sejarah dia dulu, mula-mula hak harta intelek Malaysia dulunya di bawah Kementerian Perindustrian dan kemudian pada tahun 1990 dia bertukar kementerian kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna yang kita kenali sekarang sebagai KPDN HCP. So sampai sekarang Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO diletak di bawah Kementerian KPDN HCP bersama-sama dengan agensi yang lain iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC. Itu dia. Itu MIPO. Jangan tak tahu pula ya selepas ni kalau orang tanya tu MIPO tu apa. Okey, dan seterusnya apakah objektif MIPO ni sebenarnya Cik Intan? Okey, MIPO berperanan dalam yang Puan cakap sebelum ini adalah sebagai pendaftaran harta intelek. Untuk memelihara? Untuk pendaftaran harta intelek. Pendaftaran, okay. Untuk melindungi hak-hak pemilik yang memiliki harta intelek. Dan juga pada masa yang sama kami juga memberi perkhidmatan program kesedaran, kempen harta intelek. Kami juga ada pemeriksaan ejen di mana ejen ini sebagai orang tengah untuk membantu pendaftaran dan juga kami menyediakan pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online. Dengan keadaan COVID kita, pandemik kita, saya rasa pendaftaran secara online tu sangat sesuai. Mungkin Cik Nur Intan boleh bagi tahu kepada penonton di luar sana bagaimana hendak mendaftar secara online ni. Okey, MIPO boleh menerusi laman web kami iaitu www.mypo.gov.my di mana di paparan tersebut kami
ada menyediakan saluran untuk mendaftar secara online. Di mana di situ juga kami menunjukkan tata cara macam mana nak mendaftar secara online. Ia sungguh mudah. Ya, sungguh mudah. Just di hujung jari, klik saja. Betul. Klik saja kita dah cuma ikut arahan saja. Ya, betul. Kami sediakan video juga macam mana nak isi semua aplikasi di dalam laman web tersebut. Dan saya rasa ianya ada boleh membuat pembayaran secara online juga. Betul. Boleh. Itu sebenarnya mudah. Saya kenal dengan Cik Intan ni sebenarnya ketika saya berkunjung ke pejabat Maipo untuk mendaftar produk saya. Jadi di situ kita berkenal kan? Betul, kan Cik Intan kan? Yeah. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat interesting yang saya boleh bawa keluar. Bawa topik-topik macam ni kepada wanita-wanita yang berada di luar sana yang mungkin baru saja nak bermula dalam bidang usahawan ni tapi tak tahu produk tu nak daftar kat mana, ya. TM tu apa, trademark, Betul. copyright tu apa. Jadi saya rasa terima kasih banyak lah ya Cik Intan sebab sudilah dijemput kita ke studio. Dan selepas ini kita ada banyak cerita mengenai Maipo dan juga dari sudut perundangannya juga, okey. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat sebentar. Hai, kita jumpa kembali dalam Suara Wanita dan hari ini seperti anda tahu kita ada tetamu kita itu Cik Intan bercerita mengenai Maipo dan kita tahu ya Cik Intan ya bahawa ramai sebenarnya peniaga-peniaga di luar sana yang mempunyai produk sendiri. Rasa macam kalau daftar dengan Maipo ni, okey, I boleh saman you. Contohnya, oh you tiru barang I saman you. Itu sebenarnya dia punya mentaliti. Okey, tetapi pada pandangan saya sendiri sebagai usahawan juga, adanya Maipo ni sebenarnya bukanlah untuk saman menyaman antara betul tak antara satu sama lain, tetapi ianya memberi impak yang sangat bagus kepada produk kita dan juga produk itu kena ada integriti dia. Maksudnya bila orang luar tu beli produk Malaysia yang sudah berdaftar dengan Maipo, integriti kita nak bawa produk tu sangat-sangat gah. Betul tak? Okay, Puan. Okay. Apa yang saya boleh ceritakan, mula kita kena faham apa itu harta intelek. Itu yang penting. Apa harta intelek sebenarnya? So, harta intelek adalah harta yang tidak ketara. Kita biasa dengar harta ketara seperti kereta, rumah, tanah, bangunan. Betul. Okey. Manakala harta intelek adalah harta tidak ketara. Harta tidak ketara yang memberi maksud harta yang dicipta oleh minda seseorang. Idea, kreativiti kita. Itu yang perlu dilindungi. Ya, betul. Itu yang perlu dilindungi. Contohnya kalau ada kita keluarkan produk kecantikan sendiri, kita ada keluarkan contohnya buku sendiri, ya. Kita ada design kita sendiri. Jadi kita kena daftar benda tu untuk melindungi supaya produk kita tu nampak orang kata berkualiti tinggi, seperti yang saya nyatakan tadi, berintegriti tinggi juga sebenarnya. Jadi mungkin Cik Intan boleh cerita komponen harta intelek yang ada. Okey. So, sebelum tu saya akan ceritakan sedikit kenapa kita perlu melindungi harta intelek kita. Kenapa kita perlu melindungi idea, kreativiti. Penat lelah kita memikirkan sesuatu, inovasi, tiba-tiba orang curi. Orang lain pula curi. Sakit hati tu memang ada lah. Kita rasa macam penatnya buat pagi petang siang malam. Dia pula yang ciplak idea kita tu kan. Itu kepentingannya Maipo, di mana kami mendaftar dan pemilik-pemilik harta intelek boleh mendaftar kepada kami dan bila mendaftar, mereka boleh melindungi hak mereka. So kalau saman menyaman tu tak akan berlaku jika tidak mendaftar kepada kami. Sebab bila kita mendaftar di Maipo, so hak eksklusif yang kami bagi, yang Maipo bagi, boleh dijadikan bukti yang sah di sisi undang-undang. Itu penting sekali. Itu yang penting. Itu orang kata kita ni bukannya nak bergaduh. Ya, sebab kadang-kadang mentaliti orang luar tu bila kita buat sesuatu ni
kita rasa macam nak bergaduh. Ya, bila si A buat benda yang sama dengan si B, cuma lain sikit lah tapi macam sama, dia mula dah rasa macam insecure ya. Rasa macam penat lelah tu kan. Jadi MyPo adalah satu perbadanan yang sangat sesuai. Anda boleh datang bila-bila ke Pejabat Cawangan Sarawak. Betul. Okey, untuk memberi, orang kata untuk meminta guide ya. Betul, pandangan. Betul, pandangan. Dan kami boleh bantu juga. Dan selain itu, bukan sahaja di Sarawak, kami ada 5 lagi cawangan yang berada di seluruh Malaysia. Salah satunya di Kota Kinabalu, Sabah. Yang kedua ada di Johor Bahru, zon selatan. Yang ketiga adalah di Kuantan, Pahang, di zon timur. Di zon tengah kami ada di Melaka. Dan zon utara kami ada di Pulau Pinang. Dan ibu pejabat kami di Kuala Lumpur. Dah besar dah. Betul. Okey, dan saya nak ada soalan tambahan ni. Saya nak tahu, kadang-kadang orang di luar sana macam orang-orang kampung ya, yang baru saja nak bermula ni, mereka tidak didedahkan dengan benda-benda macam ni. Apakah usaha-usaha MyPo ya untuk memberi kesedaran dan orang kata apa, educate mereka mengenai pentingnya pendaftaran produk ni? Okey, salah satu perkhidmatan MyPo adalah memberi kempen kesedaran dan juga taklimat mengenai apa itu harta intelek dan bagaimana kami boleh membantu pihak awam, orang awam untuk melindungi hak-hak intelek mereka. So, pelbagai aktiviti yang kami adakan dan juga contohnya kami adakan program keusahawanan bersama agensi-agensi lain dan juga kursus webinar yang ditawarkan. Dengan musim COVID ni, kami banyak menawarkan kursus-kursus webinar di mana kita boleh lihat melalui website kami. Di sana kami mengemaskini pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan kami adakan. Jadi you all boleh pergi ke website mereka. Mereka ada portal sebenarnya. Betul. Kalau saya lihat kat sini, portal mereka ada di www.myipo.gov.my. Okey, www.myipo.gov.my. Dan mereka juga ada di Facebook, di Twitter, Instagram dan YouTube. Kami pun mengikut trends semasa. Ya. Orang kata digital tu, hidup dalam digital ya. Betul. Okey, dan sekarang saya nak tanya pula pasal pembayaran pula ya. Sebab hari tu saya buat pendaftaran, dia ada nombor-nombor dia tau. Setiap nombor tu dia ada kategori dia mengikut produk. Okey, dan berapa harga yang paling murah sekali untuk melindungi produk ni, Cik Intan? Saya balik pada soalan yang first tadi, yang mula-mula tadi. Alright. Komponen harta intelek. Yeah. So, komponen harta intelek ada 6. Okey. Yang terkenal adalah cap dagangan ataupun kita bahasa Inggeris dia trademark. Trademark. Lepas tu betul, kita kena trademark. Okey. Hak cipta pun ada. Alright. Yang kedua adalah hak cipta. Copyright. Okey. Yang ketiga adalah patent. Yang keempat adalah petunjuk geografi. Yang kelima adalah reka bentuk perindustrian dan yang terakhir adalah reka bentuk susun atau lita bersepadu. Yang bersepadu tu kita tak payah cerita lah sebab itu rasanya macam sangat tinggi sangat kan. Dah berbelit lidah. Betul lah. Jadi kita rasanya kita nak cerita dulu pasal hak cipta ni. Okey. Hak cipta. Kalau mengikut hak cipta adalah hak eksklusif yang kita bagi untuk pemunya karya untuk tempoh tertentu. Okey, hak cipta dia lebih kepada karya sastra, karya muzik, siaran, kreativiti. Ya, betul. Contohnya kita boleh cipta novel, filem, drama, itu lukisan, boleh, itu hak itu cipta. di bawah hak cipta. Dan sebenarnya untuk hak cipta kita tak perlu pun pendaftaran. Dia perlindungan secara automatik. Maksudnya boleh pergi ke online? Tak, maksudnya automatik. Tak perlu ada pendaftaran. Tak perlu. Tapi kami di MyPo membuat inisiatif membantu orang awam untuk mendaftar. Sebab bila kita simpan sesuatu idea kita, kita tak tulis pun tarikh, nama, siapa yang tulis. Betul. Lepas tu kita nak claim, itu saya punya. Sebab semua orang boleh claim. Betul. Siapa saja pun boleh claim. Betul. Kan. Sebab tu kami di MyPo menyediakan satu platform
di mana pihak awam boleh mendaftar hak cipta walaupun dia dilindungi secara automatik. Itu satu inisiatif yang kami buat. Sesuatu yang saya rasa cukup menarik sebenarnya, tetapi kalau kita nak tahu lebih lanjut, seperti kita nak promote sekali lagi lah Cik Intan ya, anda boleh pergi ke www.myipo.gov.my. Di sana macam-macam ada sebenarnya. Betul. Cuma kadang-kadang ada orang ni kalau dia klik dekat website dia kurang faham ya. Tetapi apa yang saya ketahui, anda boleh pergi ke Cawangan Sarawak, boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai yang bertugas. Betul. Mereka sangat mesra sebenarnya sebab saya sendiri pun datang ya. Kita bertanya sebab saya tanya dengan Cik Intan hari tu kan. So Cik Intan memberi penerangan yang sangat-sangat bagus dan ini memberi kesedaran kepada saya bahawa pentingnya pendaftaran produk anda dengan MyIpo ni supaya produk kita terpelihara dan juga orang kata apa, kreativiti, idea kita pada produk kita akan terpelihara. Okey, dan seterusnya Cik Intan. Di zaman pandemik ni, jadi musim pandemik ni lah, bagaimana MyIpo bergerak untuk memberi informasi kepada mereka yang berada di luar sana, mungkin tidak boleh berjumpa, ya. Kempen-kempen pun tak boleh nak buat, ya. Jadi apakah cara-cara yang tertentu pihak MyIpo buat untuk mereka? Okey. Salah satunya kami aktif di dalam laman web kami di www.myipo.gov.my dan juga macam Puan bagi tahu tadi, kita juga aktif di dalam Facebook, Twitter, Instagram, saya dan juga tengok, YouTube. Saya stalk. Saya stalker. Okey. Alright. So kami sangat aktif. So pihak awam boleh berkomunikasi dengan kami dengan apa-apa cara pun. Kami juga ada talian. Dan boleh baca dia punya konten-konten yang ada kat dalam tu. Dan dalam Facebook kami juga banyak orang kata post trend-trend terkini mengenai apa yang public nak tahu pasal harta intelek. Betul. Sebab saya pun banyak sebenarnya mendapat soalan-soalan daripada followers saya di Facebook ya. Bila dia tengok saya up je gambar tu dengan Puan dan juga tim mereka kan, dia kata macam sangat-sangat teruja untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi MyIpo ni dalam melindungi harta intelek ya. Dan kadang-kadang ya Cik Intan, kita tengok produk-produk yang dikeluarkan ni seperti produk kecantikan, craft tangan, dan juga mungkin ada lukisan-lukisan batik ke apa. Contohnya batik. Bagaimana pula cara pendaftarannya tu? Okey, batik kita kena tengok dari segi as a whole lah. Kita tengok sebab batik adalah memang dah sinonim dengan komuniti kita. Kalau kita nak daftar batik tu bergantung kepada kalau betul dia punya orang kata design tu memang dia yang reka, dia boleh buat pendaftaran reka bentuk perindustrian pun boleh. Ataupun kalau dia ada jenama dia sendiri, dia boleh daftar di bawah cap dagangan. Sebenarnya dalam satu produk dia boleh daftar pelbagai komponen harta intelek. Macam contohnya telefon lah. Okey, kita ambil telefon Apple. iPhone. Apple tu adalah jenama dia. Trademark dia, cap dagangan dia. Bentuk telefon tu ada di bawah reka bentuk perindustrian. Dan software di dalam dia adalah hak cipta. Segala-galanya dijaga. Yes. Perisian dia adalah hak cipta. Dan kalau berkaitan dengan teknologi dia, kita boleh daftar di bawah patent. So maksudnya dalam satu produk tu dia boleh ada pelbagai hak harta intelek yang boleh dilindungi. So bila dah daftar, kita pun nak tahu juga berapa lama agaknya masa yang diambil tu untuk mendapatkan sijil ataupun mungkin ada cara lain. Okey, kalau sebab kita ada 6 komponen harta intelek. So untuk trademark, untuk cap dagangan, yang saya boleh katakan dia daripada 12 bulan dari tarikh pemfailan, sekiranya tiada bangkangan dan juga bantahan daripada pihak lain. Yes. Okey, itu dia. Jadi kepada anda semua, sangat-sangat seronok sebenarnya kita nak cerita pasal pendaftaran harta intelek ni. Okey, jadi kepada anda, nampaknya masa begitu cemburu sekali Cik Intan. Terima kasih banyak Cik Intan, orangnya manis lah. Okey, single lagi tu. Okey, dan sebelum berpisah mungkin ada kata-kata akhir kepada wanita-wanita di luar sana Cik Intan. Okey, untuk
para wanita di luar sana jangan berhenti untuk berinovasi, berkreativiti sehingga boleh menjana pendapatan. Dan pada masa yang sama, jangan lupa untuk melindungi harta intelek anda dan daftarlah di MyPo. Sangat cantik. Saya tak nak tutup banyak lah. Okay. Kita jumpa lagi. Okay. Kepada anda yang mungkin mempunyai cadangan ya, dan juga pandangan, anda boleh hantarkan di wanita@tvs.my. Kami akan baca dan kami akan kaji semula untuk memperbaiki program kami daripada masa ke semasa. Saya Harniza Ahmad. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.